Hai, Assalamualaikum. Sebelum memulakan program pagi ini, saya ingin meminta para peserta untuk mengisi Nutrition Assessment Form. Link form telah disediakan di ruangan chat dan di skrin telah dipaparkan QR code. Diminta semua peserta mengisi assessment itu dahulu. Terima kasih. Suara pada peserta yang baru masuk program, sila isi link assessment. Scan QR code yang dipaparkan di skrin. Terima kasih.
Program pengajian sarjana muda Sains Makanan, Teknologi Makanan mula ditawarkan pada tahun 2009 dan telah melahirkan graduan yang mahir dalam teknologi pemprosesan dan pengeluaran makanan. Program pengajian selama 4 tahun ini berteraskan aspek sains makanan, teknologi pemprosesan, asas kejuruteraan makanan, jaminan kualiti, keselamatan makanan dan perundangan makanan. Para pelajar tempatan dan antarabangsa yang mengikuti program pengajian ini juga didedahkan dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, pertandingan dan lawatan dalam dan luar negara. Program pengajian ini mempunyai tenaga pengajar yang berkemahiran tinggi dan berinovasi. Kemudahan makmal membolehkan pelajar meningkatkan pengetahuan dan kebolehan menghasilkan produk yang inovatif. Peluang pekerjaan yang luas meliputi pelbagai sektor seperti pegawai teknologi makanan, pegawai kawalan kualiti, pegawai pengeluaran produk, penyelidikan dan banyak lagi. Sertai kami dalam menajui industri makanan dunia. Program Sarjana Muda Sains Makanan, Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan menerapkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang sains makanan secara umum seperti komposisi dan nilai pemakanan. Pelan pembelajaran dan pengajaran yang menyeluruh bermula dengan penyediaan bahan makanan, analisis sehingga undang-undang penghasilan produk telah mendapat perakuan akreditasi oleh MQA. Kelebihan tenaga pengajar terbaik serta peralatan berteknologi tinggi memantapkan proses pendidikan. Variasi aktiviti seperti pertandingan produk pemakanan, program kelab dan latihan industri di luar negara ditawarkan kepada mahasiswa program ini. Catatan keboleh pasaran graduan yang mencapai 70% setiap tahun telah melahirkan produksi swazah yang berkerjaya di pelbagai sektor. Sertai kami bagi menerjui bidang perkhidmatan makanan dan pemakanan negara dan antarabangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua program Feed Your Life with the Colours of Fruit and Vegetable. Yang berbahagia Encik Muhammad Raijan Abdul Wahab selaku pensyarah pengiring, yang dihormati Barisan Pensyarah Politeknik Sultan Idris Shah dan juga para peserta yang dikasihi sekalian. Pertama sekali, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah sudi meluangkan masa menyertai program pagi ini. Kami merupakan pelajar tahun 3 dalam jurusan Sarjana Muda Sains Makanan, Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan daripada Universiti Malaysia Terengganu. Program kita pada pagi ini bertujuan untuk berkongsi ilmu
dan secara tidak langsung memberi kesedaran mengenai kepentingan sayur-sayuran dan buah-buahan dalam kalangan kanak-kanak. Bagi memberkati program kita pada pagi ini, saya menjemput Muhammad Firdaus bin Sufyan untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru, berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'alna jama'ana hadza jam'an mahumah wa nafarqna min ba'dihi nafaruqa ma'sumah wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yabta'una syakiyah wa la matruda wa la mahrumah. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiruhu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yaumal qaka fihi. Allahumma fir lana dhunubana wal ihwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina illa allazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Muhammad Firdaus bin Sufyan atas bacaan doa itu tadi. Sebelum saya menjemput ahli panel kita untuk memberi penerangan mengenai kepentingan sayur-sayuran dan buah-buahan, para peserta bolehlah memuat turun dahulu PDF Educational Kit yang disediakan oleh pihak UMT. Pautan PDF itu boleh didapati di ruangan chat. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan ahli panel kita Nur Syuhada binti Abdul Wahab dan Aina Fahisa. Terima kasih. Binti Muhammad Yazid memberi penerangan lebih lanjut mengenai tajuk perbincangan kita hari ini. Persilakan. Terima kasih kepada saudari moderator kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada program kali ini. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya Nur Syuhada binti Abdul Wahab selaku salah satu panel pada program pagi ini. Jadi berkenaan dengan topik yang telah dinyatakan oleh saudara sebentar tadi, saya dan bersama panel kedua akan menerangkan mengenai kepentingan buah-buahan dan sayur-sayuran, jumlah pengambilan yang sepatutnya diambil oleh kanak-kanak dan juga kepelbagaian manfaat buah-buahan dan sayur-sayuran mengikut jenis-jenis warna. Jadi kenapa eating fruits and vegetables ni begitu penting dalam kehidupan seharian kita? Fruits and vegetables ni mengandungi vitamins and minerals yang dapat memberi manfaat untuk fungsi badan kita. Jadi untuk yang pertama, saya akan menerangkan mengenai fiber ataupun istilah lainnya ialah serat makanan. Jadi apa pentingnya fiber ni? Fiber ni dia dapat decreasekan risk of coronary artery disease. Selain itu juga dia dapat membantu mengurangkan masalah pencernaan seperti sembelit, cerit-berit dan sebagainya. As we all know, kanak-kanak ni memang kebiasaannya akan ada masalah pencernaan ni. So fiber ni sangat penting untuk diorang sebab kalau diorang ada masalah pencernaan ni,
diorang takkan dapat hadam makanan dengan baik dan juga serap nutrien daripada makanan tu dengan baik. Jadi macam mana kita nak pastikan diorang ambil serap makanan ni dalam kehidupan seharian diorang dengan baik. Okey, seperti yang anda lihat dalam slide ini, contoh buah yang tinggi kandungan fiber ni ialah apple. Jadi kita boleh jadikan apple ni as a snack before diorang makan main course diorang ataupun after diorang makan main course diorang. Selain daripada tu juga, sebenarnya kulit apple ni tinggi kandungan serat. So orang boleh galakkan kanak-kanak ni makan buah-buahan tanpa mengupas kulit apple ni sendiri. Dan yang terakhir, kita boleh galakkan kanak-kanak ni makan buah-buahan dan sayur-sayuran dalam bentuk yang segar. Berbanding dengan jus ataupun jam, sebab kita nak pastikan kandungan fiber tu tak berkurang. Okay, untuk seterusnya, as we can see from this slide, kita nampak buah oren kan? Okay, so buah oren ni juga tinggi kandungan folate ataupun folate ni boleh dipanggil as folic acid ataupun vitamin B9. So apa pentingnya vitamin B9 ni? Kebanyakan orang nampak folate ni hanya diperlukan untuk ibu mengandung je, sebab dia dapat kurangkan risiko lahirnya bayi pramatang, elakkan kecacatan pada bayi dan juga keguguran. Tapi folic acid ni juga diperlukan untuk kanak-kanak yang berusia 1 tahun ke atas kerana ianya dapat membantu untuk boostkan imun sistem diorang. Untuk kanak-kanak yang berusia 12 bulan ke bawah, tidak digalakkan sangat sebab folic acid ni tidak dapat memberi apa-apa manfaat kecuali mereka yang ada masalah pencernaan seperti sembelit ataupun cirit-berit. Jadi jumlah pengambilan yang sepatutnya diambil oleh kanak-kanak ni untuk kanak-kanak yang berusia 1 hingga 3 tahun digalakkan untuk mengambil sebanyak 150 mikrogram. Dan untuk kanak-kanak yang berusia 4 hingga 8 tahun sebanyak 200 mikrogram. Dan yang seterusnya ialah vitamin C. Okay. Dan seterusnya ialah vitamin C ataupun nama saintifiknya ialah S-ascorbate. Pengambilan vitamin C yang cukup dalam kehidupan seharian kita amat penting sebab tapi kalau kita ambil vitamin C dalam jumlah yang banyak, yang berlebihan juga dia akan dapat bagi kesan yang negatif sebab vitamin C ni tidak dapat disimpan dalam jumlah yang besar dalam badan manusia. Jadi antara kelebihan pengambilan vitamin C yang cukup dalam kalangan kanak-kanak ni, dia dapat membantu untuk menguatkan imun sistem dalam badan kanak-kanak so that dia boleh bantu untuk elakkan demam, sesama, batuk dan sebagainya. Sebab kita dapat perhatikan yang kanak-kanak ni mudah sangat mendapat jangkitan sebab imun sistem diorang masih lemah. Jadi dengan pengambilan nutrisi yang cukup ni ianya sedikit dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan dalam diri diorang. Daripada itu juga, vitamin C dapat membantu pembentukan kolagen untuk membaik pulih luka dengan cepat dan juga didapat mengelakkan terjadinya penyakit gusi iaitu penyakit Scurvy. Jadi sebenarnya berapa jumlah pengambilan vitamin C yang disarankan oleh kanak-kanak ni? Okay, berdasarkan portal rasmi MyHealth, kanak-kanak yang berusia 1 hingga 6 tahun dicadangkan untuk mengambil sebanyak 30 mg. Manakala kanak-kanak yang berusia 7 hingga 9 tahun digalakkan untuk mengambil sebanyak 35 mg. Antara contoh buah-buahan dan sayur-sayuran yang tinggi kandungan vitamin C ni ialah lemon, red and green peppers, kiwi, strawberry, broccoli and pineapple. Seterusnya saya akan serahkan kepada panel kedua iaitu saudari Aina Fazihah untuk terangkan lebih lanjut tentang kepentingan buah-buahan dan sayur-sayuran. Terima kasih saudari Nur Syuhada, panel pertama kita. Sungguh menarik maklumat yang kita baru dengar sebentar tadi. Seterusnya saya akan sambungkan apa lagi kepentingan buah-buahan dan sayur-sayuran.
Seperti yang anda semua lihat di slide, vitamin A. Vitamin A ni ada banyak yang kita boleh dapat daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Seperti yang anda nampak, poin pertama ialah maintain eye and skin health. Okey, sebelum itu, mengikut kenyataan guideline WHO, vitamin A ataupun dikenali sebagai retinol mampu meningkatkan kadar pembesaran dengan pantas serta dapat membantu mencegah penyakit. Sekiranya jumlah yang diambil tidak mencukupi pada usia 6 hingga 59 bulan, kanak-kanak tersebut boleh mendapat penyakit night blindness ataupun yang kita selalu panggil sebagai rabun malam. Okey, anda semua tahu tak dalam mata kita ada satu pigmen yang membantu kita untuk melihat dalam persekitaran yang kurangnya cahaya. Okey, pigmen itu dipanggil sebagai pigmen rhodopsin. Pigmen rhodopsin ni dia membantu kita lah untuk melihat dalam persekitaran yang kurang cahaya. Jadi untuk membuat pigmen rhodopsin ini, vitamin A diperlukan. Jadi kalau kita kurang ambil vitamin A, maka kuranglah pigmen rhodopsin ini dihasilkan. Kekurangan vitamin A ni juga boleh terdedah kepada risiko untuk mendapat penyakit mortality from childhood infection seperti measles serta menyebabkan cerit-berit. Berdasarkan portal rasmi MyHealth, measles ni adalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh measles virus itu sendiri dan tersebar melalui udara dari orang yang dijangkiti. Orang yang dijangkiti ni akan suffer respiratory symptom and a rash, dan kepada yang mempunyai immune system yang lemah, this will be a serious illness lah. Mereka akan susah nanti. Dan di kalangan kanak-kanak, in severe cases, kematian mungkin berlaku. Okey, berdasarkan recommended nutrient intake for Malaysia, kalau recommended dose per day untuk orang dewasa yang berumur 19 tahun hingga 65 tahun ialah sebanyak 600 microgram RE per day. Kalau untuk kanak-kanak umur 0 hingga 5 bulan memerlukan sebanyak 375 gram microgram RE per day, dan kanak-kanak 6 hingga 11 bulan sebanyak 400, dan akhir sekali ialah kanak-kanak 1 hingga 3 tahun memerlukan juga sebanyak 400 microgram RE per day. Okey, jadi kita nampak kan pentingnya vitamin A ni. Kat mana kita boleh dapat vitamin A ni? Okey, anda semua boleh consume vitamin A ni daripada buah mangga, betik, carrot, tomato dan macam-macam lagi. Okey, seterusnya pentingnya kita ambil buah dan sayur ini ialah untuk mendapatkan potasium. Potasium ni ialah sejenis makromineral yang diperlukan oleh badan. Potasium ini bertindak sebagai electrolyte serta responsible for sensitivity of muscular and neuronal. Dalam erti kata mudah lah kan. Potasium ni macam bertindak sebagai message di antara muscle cells dan juga otak. So antara mekanisme yang terlibat adalah seperti neurotransmission, muscle contraction dan vascular tone. Kalau kita mempunyai potasium level yang rendah, boleh memberikan kesan terhadap muscle cell di usus, di mana boleh melambatkan pergerakan foot waste kita lah. So dekat sini kemungkinan untuk mendapatkan constipation dan bloating akan lebih tinggi. Okey, seterusnya potasium juga boleh mengekalkan tekanan darah dalam badan. Potasium mampu mengurangkan kesan sodium dalam tekanan darah kita. Kerana apa? Kerana potasium dan sodium ini saling berkait rapat. Katakanlah bilangan sodium dalam sel kita tinggi, maka dekat sini potasium akan masuk ke dalam sel kita dan sodium akan dikeluarkan. Dia akan menyeimbangkan di antara satu sama lain. So kalau satu tinggi, satu lagi akan rendah macam tu. So dia akan seimbangkan benda tu. Maka kita punya tekanan darah kita akan menjadi stabil lah balik. Tak adalah nanti kemungkinan nak dapat darah tinggi kan. Kalau kita ada bilangan sodium yang tinggi, maka sodium tu akan disingkirkan di dalam urine kita.
Potasium juga membantu mengurangkan ketegangan dinding blood vessel which help further lower blood vessel which help further lower blood pressure. Seperti tadi saya cakap, tekanan darah tinggi. Yang macam kita tahu, tekanan darah tinggi ni kan tak baik. Jadi kalau kanak-kanak dapat dalam usia muda, susahlah mereka nanti kan. Kerana penyakit tekanan darah tinggi ni, dia amat berkait rapat dengan heart disease. Heart disease ialah kesian diorang dalam masa muda dah dapat penyakit seperti itu. Kalau kita kekurangan mengambil potasium juga, kita boleh menyebabkan stroke, muscle weaknesses dan risiko mendapat kidney stone. Kita boleh dapatkan potasium ni daripada kacang soya, spinach, carrot juga, pisang dan pelbagai lagi. Berdasarkan recommended nutrient intake for Malaysia, kalau untuk infant lah kan, kita tengok based on average volume of milk intake, which is kalau dalam masa sehari 0.78 liter dalam sehari, dan during 6 bulan pertama of lactation, kepekatan potasium dalam susu ibu adalah 0.5 gram per liter. Manakala untuk infant yang berumur 7 hingga 12 tahun bulan ataupun lebih, estimation intake of susu badan, susu ibu yang mereka minum adalah sebanyak 0.3 gram per day dan diikuti oleh complementary food sebanyak 0.44 gram per day. Jadi bilangan potasium intake adalah sebanyak 0.7 gram. Untuk kanak-kanak umur 1 hingga 3 tahun, berdasarkan TSC recommendation daripada saya mention recommended nutrient intake for Malaysia, mereka memerlukan sebanyak 3.0 gram. Terima kasih kepada kedua ahli panel kita atas penerangan yang sangat menarik sebentar tadi. Sebelum meneruskan lagi sesi perbualan kita pada pagi ini, saya ingin menjemput Nurul Nabila binti Cik Mat Don dan Nurul Ain binti Azhar untuk mengendalikan acara cabutan bertuah. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita, Saudari Rashidah. Untuk makluman semua, cabutan bertuah yang pertama, kami akan spin untuk 5 nama yang bertuah. Kami teruskan dengan sesi cabutan bertuah untuk slot yang pertama. Pemenang cabutan bertuah yang pertama adalah tanya kepada saudara Ahmad Nazmi bin Nazri. Jom kita teruskan untuk pemenang bertuah yang kedua. Tanya diucapkan kepada saudari Sharifah Nurhani Aida binti Said Muhammad. Seterusnya, pemenang bertuah yang ketiga adalah tanya diucapkan kepada Muhammad Salihuddin bin Azhar. Kita teruskan, nama bertuah yang keempat adalah tanya kepada saudari Wan Syahira Mashita Ruzmizan. Nama bertuah yang terakhir untuk slot yang pertama adalah tanya kepada saudari Nur Amira binti Somadi.
Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Untuk makluman kepada semua pemenang cabutan bertuah, AJK kami akan menghubungi anda setelah selesai program. Seterusnya kami serahkan kembali kepada saudari moderator untuk meneruskan slot yang seterusnya. Wah, tahniah kepada pemenang-pemenang cabutan bertuah itu tadi. Kepada yang tak bernasib baik, sebentar tadi, tak apa, jangan risau. Kita akan ada satu lagi sesi cabutan bertuah sekejap sahaja lagi. Jadi saya berharap semua peserta dapat bersama-sama sehingga ke penghujung program. Jadi nampaknya ahli panel kita sudah tidak sabar-sabar lagi untuk berkongsi pelbagai informasi menarik dan fakta-fakta mengenai sayur-sayuran dan buah-buahan. Sebelum ahli panel kita mengupas dengan lebih lanjut, izinkan saya bertanya dua soalan. Soalan pertama saya ingin bertanyakan berapakah hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran yang diperlukan oleh kanak-kanak seharian? Manakala soalan kedua saya pula mengenai kepentingan warna. Minta maaf atas technical problem tu tadi. Soalan kedua saya pula mengenai kepentingan warna kepada buah-buahan dan sayur-sayuran. Seperti yang saya tahu, warna ni selalu dikaitkan sebagai daya tarikan untuk merangsang minat kanak-kanak. Jadi dipersilakan Nur Syuhada binti Abdul Wahab dan Aina Fasihah Muhammad Yazid untuk merungkai segala persoalan ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator kita atas soalan yang telah diajukan itu. Jadi berkenaan dengan soalan tersebut, secara keseluruhannya kanak-kanak ini memerlukan 3 hingga 5 hidangan sehari, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Tapi kalau kita spesifikkan lagi tentang jumlah pengambilan ini, saranan pengambilan untuk buah-buahan sekurang-kurangnya 2 hidangan setiap hari. Manakala untuk sayur-sayuran disarankan untuk mengambil sekurang-kurangnya 3 hidangan sehari. Jadi untuk soalan seterusnya tu, saya akan memberi ruang kepada saudari Aina Fasihah untuk menjawab soalan itu terlebih dahulu. Okey, terima kasih ya saudari Nur Syuhada untuk jawapan yang sebentar tadi. So soalan yang kedua saya akan cuba jawablah. Persoalannya di sini, penting ke untuk kita makan buah atau sayur yang berlainan warna? Ada perbezaan ke? Okey, kalau kita tengoklah kan, kita sebagai manusia pun antara kita sendiri masing-masing ada kelebihan masing-masing tersendiri. Jadi mestilah kalau warna yang berbeza, setiap warna tu ada kelebihan dia tersendiri. Seperti yang kalian lihat nanti di slide yang seterusnya, saya akan saya akan terangkan kebaikan warna purple ataupun warna ungu. Okey, buah yang berkala purple mempunyai pigmen yang dipanggil sebagai pigmen anthocyanin. Okey, pigmen anthocyanin ni kita boleh jumpa dalam banyak bahagian buah ataupun sayur yang berwarna merah, purple, biru macam buah blueberries. Yes, buah blueberries kan semua dikala purple kan. Terung dengan kobis purple. Anthocyanin ni dia adalah sejenis antioksidan. Jadi mestilah pigmen ini ada kebaikan antioksidan. Menurut BBC Good Foods, ada banyak kajian yang menyatakan kebaikan pigmen inilah, dan antaranya ialah dapat menghindari kanser dan prevent cardiovascular disease serta faktor-faktor risiko seperti tekanan darah tinggi. Dari sebuah artikel menyatakan selain anthocyanin ini memberikan warna yang lawa kan, purple kot, come on. Ia juga dapat memberikan manfaat sebagai dietary antioksidan seperti membantu mencegah neuronal disease, kanser, diabetes, inflammation dan pelbagai lagi. Okey, kat mana kita nak dapatkan colour purple ni? Macam saya cakap tadi, buah blueberries, terung, kobis purple tu. Lepas tu buah apa lagi korang rasa buah apa? Okey, buah macam blackcurrant, buah anggur kan colour purple. Okey, seterusnya colour hijau.
Macam yang anda semua tahu, pigment yang berwarna hijau ini dipanggil sebagai chlorophyll, and it is the most common pigment that can be found in fruits and veggies. Yelah, kat mana-mana kita pergi pasar ke supermarket ke, kalau kita tengok buah dan sayur tu mesti kali hijau, mesti ada kali hijau. Takkan tak ada punya lah kan. Buah dan sayur yang mengandungi banyak klorofil akan melakukan lebih banyak fotosintesis dan juga mengandungi lebih banyak vitamin K. Contoh sayur yang tinggi dengan kandungan klorofil ialah bayam. Mengikut daripada webpage Rasa tu ialah webpage yang masak tu. Kalau kita perempuan ni kita selalu nampak lah kan. Antara kebaikan bayam ialah mengandungi sumber zat besi yang tinggi, vitamin A dan K juga yang tinggi. Dan selain itu dia juga mempunyai bilangan serat yang tinggi. Seterusnya sayur brokoli. Brokoli juga adalah sayur yang ada banyak klorofil dan kebaikannya ialah high in fiber. Dia boleh fight inflammation dan banyak lagi. Klorofil juga mampu mengawal blood pressure dan meningkatkan imun sistem kita. Contoh buah hijau ialah macam apple hijau, avocado, pear, lepas tu cucumber. Banyak lah kan kalau korang fikir sayur je orang macam sayur hijau. Lepas tu banyak kan. Seterusnya ialah colour putih, white. Apakah pula pigment yang memberikan warna putih kepada buah dan sayur? Anthocyanins. Dia hampir sama tau. Nama dia dengan warna purple tadi, tapi dia beza sikit. Dia ada huruf X dalam tu. Anthocyanins. Pigment ini memberikan warna dalam range putih atau colourless kepada creamy ataupun kuning. Kalau mengikut buku What Colour Is Your Food oleh Julie Garden Robinson, dia ialah seorang food and nutrition specialist, mengatakan pigment ini mengandungi health promoting chemicals seperti allicin, which may help kurangkan kolesterol dan tekanan darah, and mungkin akan mengurangkan risiko dia akan mengurangkan bilangan kolesterol lah dalam badan kita, yang mana yelah kolesterol tinggi ni macam tak baik lah kan, nanti kang cepat sakit pula. Okay, kat mana kita nak dapatkan warna putih ni, pigment putih ni? Mestilah dalam buah dan sayur yang warna putih. Takkan nak ambil daripada buah yang colour lain kan. Contoh buah yang colour putih ni ialah cauliflower, pisang, brown pears, garlic, dan macam-macam lagi. Banyak je lagi. Tak apa, korang pergi je supermarket, korang pergi je cari, mesti ada. Takkan tak ada kan. Putih ni lawa pula tu. Jadi untuk kebaikan warna yang seterusnya, saya akan beri kepada panel pertama kita tadi, Nur Syuhada, untuk uraikan dia. Terima kasih kepada saudari Aina Fasihah. Jadi seterusnya saya akan terangkan mengenai kelebihan memakan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna kuning ataupun orange dan juga merah. Jadi untuk buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna kuning atau orange ni didapat bekalkan khasiat beta carotene, which is beta carotene ni one of carotenoid dalam vitamin A. Beta carotene ni boleh didapati dalam buah-buahan dan sayur-sayuran seperti carrots, pineapples, yellow peppers, pumpkin, sweet corn. Okay. Jadi apa kebaikan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna kuning dan orange ni? Dia dapat bantukan boostkan imun sistem kita, lower risk of cancer, and also untuk kesihatan mata kita. Kebiasaannya macam kita dengar carrots ni boleh hilangkan masalah rabun kan? Okey, sebenarnya tak adalah boleh hilangkan terus masalah rabun tu. Dia just boleh sihatkan mata kita, sebab bila kita consume buah yang ada beta carotene ni, dia akan bertukar menjadi vitamin A dalam badan kita. Vitamin ni juga boleh membantu untuk elakkan penyakit mata seperti xerophthalmia. Jadi if kita tak konsum beta carotene ni dengan cukup, dia akan terukkan lagi keadaan mata kita tu, and the worst part is dia boleh butakan mata kita. Jadi untuk colour yang seterusnya iaitu merah.
Warna merah dalam buah dan sayur sebenarnya terhasil daripada pigmen semula jadi yang dikenali sebagai lycopene. Lycopene ni ialah sejenis antioksida yang kuat dan membantu untuk melindungi badan daripada penyakit jantung dan kerosakan sel akibat pendedahan cahaya ultraviolet, and also didapat lower risk of cancer. Jadi antara contoh buah-buahan dan sayur-sayuran yang yang berwarna merah ni ialah cherries, red apples, cranberries and tomato. Buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna merah ni juga tinggi kandungan vitamin A dan juga vitamin C. Nampaknya masa sangat mencemburi kita. Jadi setakat ini sahaja ilmu yang dapat kami kongsikan kepada semua. Harapan kami semoga ilmu yang kami kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ahli panel kita atas penerangan yang menarik itu tadi. Jadi nampaklah kita kat sini bahawa buah-buahan dan sayur-sayuran ini sangat penting untuk perkembangan dan kesihatan badan kita sendiri. Okey, tadi ada yang tak bernasib baik kan dalam cabutan bertuah. Tak apa, kita teruskan dan kita lihat siapa yang dapat menang dalam kahut. Hadiah pun agak lumayan. Tanpa buang masa, saya menjemput Kuan Jin Wen untuk mengendalikan permainan kahut. Dipersilakan. Okey, selamat sejahtera kepada semua peserta. Nama saya Guan Jingwen dan saya akan meneruskan program kita dengan Kahoot. Okey. Bagi peserta yang tidak pernah main Kahoot, tak apa, dalam chat room kita ada hantar satu Kahoot link. Kalian hanya perlu tekan link tersebut, lepas tu masukkan game pin kita iaitu 171984. Okey. Semua peserta diingati supaya letak nama benar sebab lepas Kahoot ni ada 3 pemenang yang paling tinggi markah akan diberi hadiah. Jadi tempat pertama dia akan dapat RM30. Okey. Tempat kedua akan dapat RM25 dan tempat ketiga akan dapat RM15. Soalan kita sangat senang, jadi semua peserta jangan lepaskan peluang ini. Jom kita masuk ramai-ramai. Kita akan start 9.50 tepat. Okey? Jom semua masuk ramai-ramai. Sangat lumayan guys. Siapa nak bagi RM30 senang-senang macam tu. Soalan sangat-sangat mudah, jadi saya minta semua peserta sama join Kahoot kita pagi ini. Ada masa lagi, tengok time. Letak nama benar ya, nanti lepas program HK kita akan contact. Kita mula 9.50 ya, ada masa lagi. Masuk. Tempat pertama RM30. Tempat kedua RM20 dan tempat ketiga RM10. So bolehlah cepat-cepat masuk. Kita ada lagi 6 minit. 等一下，那个价钱
Tak apa, yang dah letak nickname tu tak apa, nanti tulis balik nama penuh anda semua dekat ruangan chat. Jangan risau. Ada lagi 5 minit. Ada lagi tak yang nak masuk? Okey, saya salah sebut tadi hadiah untuk pemenang Kahoot. Tempat pertama RM30, tempat kedua RM25 dan tempat ketiga RM15. Soalan sangat senang. Jom kita masuk ramai-ramai. Ada masa lagi. Kalau tak berapa faham macam mana masuk Kahoot, boleh komen dalam chat, kita akan bantu ya. Korang jomlah join. Soalan seriously memang senang. Kalau anda semua baca soalan tu, tengok jawapan, jawapan dia ada kat situ, terang-terang kan. Kita orang tak tanya macam nama saintifik ke pelik-pelik tu, tak tanya pun. Soalan dia sangat-sangatlah mudah, seperti meminum secawan air mellow. Jadi kena laju lah, tekan laju. Sebab markah yang paling tinggi, yang 3 orang saja yang tak hadiah ya. Kahoot ni selain daripada jawapan kena betul, kelajuan juga mempengaruhi. Jadi jawab laju-laju. Sebab soalan senang sangat-sangat. Kita ada lagi 2 minit. Siapa yang nak join tu, boleh cepat join sekarang ya. Siapa yang tak tahu nak join macam mana, boleh Google je. Buka Google dan play Kahoot. Dan masukkan game pin yang tertera 171984. Kita akan mulakan game dalam masa seminit lagi. Masuk ya. Kalau nak masa lagi boleh komen dalam chat ya. Kalau tak, kita start 9.50 ya. Okay, ada tengok. Okay, sedia? Okay, semua peserta sedia? Okay, 1, 2, 3, start. Okay.
12 soalan ya. Green leafy vegetables. Senang saja kan? Pilih je. Okay. Buah apa warna hijau? Hijau. Saya dah cakap tadi soalan yang senang. Okey, tanya kepada yang betul ya. Okey, kita tengok. Next soalan. Okay, siapa yang paling tinggi sekarang? Okey, No Alia. Okey, tanya. Okey, next siapa ni? Quiz kita yang seterusnya. Apa yang boleh prevent constipation? Okey. Okey. Baik. Kita tengok siapa lah. Okay, Nurul Amira, okay. Yang paling tinggi sekarang. Okay, next. Berapa dalam plate kita? Ini tadi kita orang dah cakap dah. Berapa? Berapa banyak tu? Okay. Tanya kepada yang betul. Kita tengok siapa yang paling tinggi sekarang. Okay, Saleh. Okay. Ada peluang lagi yang semua peserta, ada 12 soalan. Jadi next. Orange dan yellow fruit. Kait dengan vitamin. Orange ya, yellow. Wah, seorang betul saja. Okay, tanya. Next. Okay, Saleh yang paling tinggi lagi. Okay, next. Orange dan yellow fruit. Okay, tanya kepada yang betul. Okay, Saleh masih pertama ya. Okay. Vitamin K. Color of vegetables. Mana ya? Okay. Hijau ya, vitamin K punya vegetables. Yang ada vitamin K. Okay, Atasha. Sekarang yang pertama ya. Okay. Ulang lagi, jadi jom. Tengok-tengok. Please. Food is rich in fiber. Fiber. Okay, the vegetables. Next. Okay, Atasha. Pertama lagi. Next. Apple. Apple bantu kita apa? Betul. Prevent constipation. Okay. Okay, Nurul Afrina sekarang. Okay, ada peluang lagi, kita jom tengok. Example, red fruit and vegetable. Mana yang warna merah? Warna merah. Itu salah juga. Strawberry ya, yang warna merah ya. Okay. Okay, Nurul Arfina. Kita tanya. Next. Ada 3 soalan lagi ya. Ambil peluang. Okay, saya tak suka vegetable dan fruit. Apa yang akan jadi kepada saya? Okay, constipation. Okay. Tengok siapa. Okay, Nur Afrina. Pertama lagi. Okay. Okay. Last 2 soalan. Red fruit and vegetables are high in vitamin A and C. Okay, kita tengok. Okay, Nur Afrina paling tinggi lagi. Okay, last soalan ya, last soalan. Green fruit and vegetables are high in okay, vitamin K and iron. Okay, jom kita tengok siapa yang dapat tempat ketiga. Okay, kita tanya kepada Wan Syahira. Tanya. Yeay.
Nombor kedua, hurun ain. Tahniah. Tanya. Nombor pertama kepada siapa ni? Nurul Afrina. Tahniah. Okey. Tahniah. Pemenang kita letak nama penuh dalam chat. Nanti habis program AJK kita akan kontak kamu. Letak dalam chat ya nama penuh. Terima kasih kepada semua peserta yang dapat join kat HU kita. Dan tahniah sekali lagi kepada pemenang kita. Jadi sekarang saya pulangkan mic dan skrin kepada saudara moderator kita. Okay. Wah, tahniah. Hebat-hebat Tahniah. yang peserta kita pada pagi ini. Diingatkan kembali kepada 3 yang pemenang tadi, sila letakkan nama penuh di ruangan chat untuk memudahkan urusan pemberi hadiah. Okay. Sekarang saya nak beri masa 10 minit kepada semua peserta untuk mengisi exit survey terlebih dahulu. Pautan Google Form akan disediakan di ruangan chat. So, saya minta semua peserta mengisi dahulu exit survey sebelum kita teruskan acara kita pada pagi ini dengan melihat demo masakan. Okey, isi cepat-cepat tau. Okey, nampak kan link exit survey dekat ruangan chat? Boleh mengisi dahulu. Kejap lagi kan dia mau masakan. Agak-agak apa menu yang dia tunjuk? Macam lapar lah pula. So saudari Rashidah dah makan ke tadi? Tak sempat sebenarnya breakfast. Jangan contohi, tak baik. Meal yang sepatutnya kita ambil setiap hari adalah breakfast. So semua peserta dah makan ke tadi? Cuba share sikit makan apa ya? Tadi saya makan angin saja. Kawan saya makan hati. Macam mana tu? Macam agak berat ya, sebab yelah yang baiknya kita makan sayur dengan buah. Kalau tu makan hati tu agak payah lah ya. Saya tak dapat nak tolong. Ada peserta-peserta yang rasa nak berkongsi apa-apa? Boleh unmute dan bercakap sementara menunggu kawan-kawan yang lain mengisi exit survey.
out to the legends, rising from the wreckage. Count down the seconds. It's time to engage. Let's do this. Let's do this. Ada lagi ke yang tak isi? Arman Haikal, Muhammad Aidil. Dah ready ke? Okey, hampir siap. Let's do this. Maaf, di atas sedikit kelewatan. Biasalah kalau buat program online ada sedikit masalah teknikal. Terima kasih atas kesabaran semua peserta. Saya berharap dapat tunggu sebab demo masakan ni sangat-sangat menarik dan kita akan ada tetamu jemputan yang bersama-sama akan membuat demo masakan sihat. Jadi saya minta semua peserta bersabar, kejap je lagi. Maaf tau. Saya langsung dari Kuala Lumpur, saya ingin maklumkan saya langsung akan memula lagi 2 minit. 2 minit lagi ya. Harap sabar. Are you ready for a comeback? Are you ready to fly? Are you ready for the moment? Get ready to ride. Calling all the fighters, calling all survivors. Are you up all night? Kejap lagi demo masakan kita dilakukan oleh kalau daripada grup kami ialah para lelaki. Bukan biasa-biasa je, kaum lelaki masak ni mesti menarik, mesti sedap punya. Dan dibantu oleh tetamu kita, seorang wanita yang cantik dan jelita. Mesti jadi punya. Para peserta boleh pinkan Aiman Haikal untuk melihat dengan lebih jelas demo masakan. Let's do this. Okey, sebelum saya mula masing-masing dah bersedia ke? Saya dah boleh mula ke ni? Minta laluan tu. Boleh? Okey, terima kasih Okey, jadi sekarang kita akan teruskan dengan sesi live kita, live memasak secara langsung daripada Ampang, Kuala Lumpur. Jadi saya Alright, hi guys. My name is Adil Izzat and this is our guest speaker, Alan Nadia. Okay, sebelum kita gerak lebih lanjut untuk program kita, I nak tanya you tentang ini dulu. As I know you are full student and same time entrepreneur. Yes, I am a student entrepreneur. So right now I ada bake sikit lah. Okay, you bake apa? I ada buat small business which is brownies and a few types of brownies lah I buat. Okay, pada yang viewer bolehlah kita lepas ni support kita punya speaker, try kita punya brownies walaupun program hari ni macam makanan sihat kan. So, okay, so let's go pada kita punya program hari ni. Kita akan masak 5 jenis menu which is easier untuk semua orang buat. First one, kita akan buat untuk breakfast. My favorite, Nutella banana. And the second one, kita akan buat chicken sandwich. Kita akan ajar macam mana untuk buat sandwich dengan cara yang betul dan mudah untuk prepare untuk diri sendiri atau anak-anak. And third, kita akan buat pancake. And another two menu, kita akan minta kita punya guest buat. Kalian just let me know what is the menu is. So untuk menu yang I akan buat first is bibimbap which is Korean food. I bet you guys macam dah pernah dengar. And then the second one is onigiri, a Japanese food, and I think you guys pun pernah dengar juga benda ni. Okay, faham. So let's go to our first one. Nutella banana. The easiest one. So once you need guys, actually toasted bread, 2 toasted bread, banana, and our favorite
Nutella. So, how to do this thing? Firstly, apa-apa kita masak untuk buat sandwich, the most important thing kita kena ada dia punya coated lah. Apa-apa boleh jadi coated. So, untuk this one kita gunakan Nutella sebagai coated dia. So, spread kan. So dia ada banyak method. Kalau based on untuk spread ni, dia ada 3 times macam 1, 2, 3 1, 2, 3. Ni just formal lah. Tapi basically kita tak buat pun formal sangat. So another one, can you try? Oh, okay. So I akan potong pisang. I akan buat sama je macam ni. So pisang ni terpulang lah. So a good thing about this menu is first kali kita ada carbs from our roti, dan kita dapat fat kita daripada Nutella kita, and the most important one, fiber kita, vitamin kita daripada kita punya banana. So easy untuk potong banana, paling senang. Potong panjang-panjang macam ni dan letak. Letak panjang-panjang. Boleh untuk permukaan roti dengan pisang. So this easier lah, sebab untuk orang yang duduk dekat asrama atau rumah sewa, bujang especially, kalau nak try benda macam ni is very good for you guys. A healthy meal, at the same time ia jimat masa. So kita tak perlu nak rush sangat, nak breakfast. Kita ada semua kind of nutrition dalam ni. Betul-betul. Ini kalau katakanlah masing-masing dah ada anak-anak kan, kalau kita nak bagi diorang main api kan macam bahaya. So aktiviti ni selamat juga untuk dilakukan bersama kanak-kanak, ataupun kalau korang ada adik-adik kecil ke. So here we go. Nutella banana. Lihatlah di situ. Coklat yang cair bersama dengan pisang yang telah dipotong bulat. Oi, saya pun lapar ni. Oi. Okay. Proceed. Kita go to the second menu, triple decker. Saya belajar benda ni, chicken triple decker, masa saya used to work at O'Brien. So ini method antara yang macam mana O'Brien prepare dia punya sandwich. So untuk buat triple decker kita ada 3 jenis roti. Okay, so yang ini sebagai kita punya base dengan top, ini di tengah. Alright, so first one, apa sekali kita kena letak sama ni, topping yang sama. Tapi kali ni kita pakai buttercup, which is kita punya paling bawah. Base kita pakai buttercup. Alright. Okay, the first one is buttercup. Then kita go pada protein punya produk. Macam kita pakai ayam dalam paket lah. But if you guys nak guna macam chicken breast ataupun yes, dia tak ada masalah sebab based on taste, don't worry, sebab kita bila mix lagi dia akan rasa semua flavor. So easy, just tutup. Yes, ini saya buat 3 lah. Alright, this one. Then kita tutup dengan ni. Atas topping ni kita biasanya akan letak sayur-sayuran. So basically kita akan gunakan lettuce dan tomato. Abang, sebut lettuce tu macam Jawa lah. Kalau siapa yang makan biasanya basically makan macam nak letak benda lain pun tak ada masalah. So ikut kreativiti masing-masing. So basically macam saya akan letak tomato dulu dan saya akan letak lettuce. So apa yang kita akan buat, kita akan potong. Alright. Kita akan potong bentuk bulat untuk buat dia punya base. Bismillah. So, as dia punya base. Okay.
Ni pun senang je sebenarnya. Kadang kita rasa makanan mahal tu, makanan sihat tu mahal. Actually, it's depend on us macam mana kita nak buat. Dan letak lettuce. And for instance, in case nak pakai cheese pun boleh. Just letak je cheese in between, which is, let's make it more flavorful lah. Tak ada letak pula. Ada visual belakang tu bang. Tak apa. Alright, macam ni pun full of nutrition. Kita ada protein, kita ada fiber, kita ada kita punya carbs. So kita boleh dapat fat kita daripada kita punya cheese. So basically ini meal yang makan sandwich tak semestinya waktu breakfast. Kalau kita tengok negara-negara barat, sandwich kadang dia ambil masa lunch or dinner. Dia depend daripada kita punya meal intake. But a person like me, I like to have a breakfast, sandwich at breakfast sebab full of nutrition and memang kenyang lah sampai ke petang. So that atas ni balik kita letak balik topping yang sama. Kita letak buttercup, so kita letak buttercup balik. So buttercup ni kira macam letak dekat roti dulu lah. Sebab nak bagi dia lembut and one on the thing, dia kan bind lah dengan kita punya makanan. So, okay, kita compress. So, boleh je kita nak potong, so ada okay, wait. So, cara nak potong, ada banyak cara untuk potong sandwich. So ada banyak cara untuk nak potong sandwich. So it depend, ada certain people dia akan buang bahagian tepi sebab dia mungkin dia rasa macam tak sedap ataupun tak makan. But for me it's easy. Just compress, rapat. Okay, kita macam gaji. Alright, then potong other side. Compress dia. Then kita buat gaji. Potong. Yep. So cara susun dia, ini paling penting cara susun. Untuk cara susun sandwich yang cantik, so yang meat ni bahagian luar. So meat bahagian luar. So yang kita punya sayur bahagian dalam. So dia akan compress. Alright. So this is our chicken sandwich. Wow. Menarik. Nampak menarik ya. Rasa yang menarik. Mungkin kita bolehlah sedikit sebanyak. Lepas ni bolehlah kalau pagi-pagi tak jalan nak pening-pening beli nasi lemak. Kita buat sandwich je. Okay, one more tips. Boleh letak dalam microwave about 1 minute untuk cairkan cheese and panaskan daging dan bahan-bahan lain. So, memang terbaik. Okay. Dan pergi kat saya je, so kita pergi kat the main meal today. Alia, tell me about your meal. Okay, so now kita akan start buat bibimbap, which is the Korean food yang I beritahu tadi. First kita kena ada mangkuk lah, because bibimbap usually orang makan dalam mangkuk bukan dalam pinggan. Oh, okay. Yes. Nampaknya saya masih Melayu lah. Okay. So firstly kita nasi. Kita orang guna Japanese rice or Korean rice lah because dia orang punya texture lain. Kalau pakai macam beras pulut tak boleh ke Alia? Sama je kan? I tak pernah cuba lagi, tapi mungkin boleh try. Tapi mungkin rasa dia lain lah. Alright, tak apa. Okay. Dia letak je nasi kat tengah-tengah macam ni. Okay. This is the presentation lah basically. Okay, I dah masakan Okay. First, kita ambil carrot. This carrot ada stir fry. Stir fry just letak minyak je lah ataupun salt sikit. Okay. Ini je. Okay, lepas makan kita boleh cakap Korea. Ya. Boleh. Lepas makan ni saya rasa cincang. Okay. Carrot, kita ada spinach,
baby spinach ataupun you boleh guna jenis apa-apa jenis spinach lah. Okay, spinach. But the good thing about Korean meal, most of the thing is dia banyak veggie kan dalam Yes, dia punya meal. Diorang memang banyak veggie. Kadang-kadang sup diorang pun sup kosong tiba-tiba ada toge, macam tu je. Oh. Ah. Macam kalau saya beli kat kedai tom yum ada daun sup je. Sup kosong. So a good thing about Korean meal dia apply a good basic. Maksudnya makanan dia penuh dengan sayur-sayuran. Walaupun kita tahu yang dah punya meal, quality meal pun memang sedap, memang katakan high calorie. At the same time diorang balance kan dengan makan benda-benda macam ni. Yes, betul. Timun, and then kita ambil lettuce. You nak letak banyak minus sayur you nak pun boleh. Ikut you punya preference. Okay? Macam kalau I suka letak sayur banyak-banyak. Macam ni. Okay. Then, this is macam dia punya protein lah yang tak dalam ni. I guna daging. But kalau lagi sedap letak daging yang fresh, macam bukan meat slice macam ni lah. Maksudnya daging potong lah. Daging potong, yes. Okay, meat. And then kita ada telur. Then potong. Alright. Okay, silakan. Okay. Ni potong je panjang-panjang macam ni. So, dah berapa lama you apply meal ni aja? Dah macam dah tahu dah buat? Sebenarnya macam ikut mood jugalah buat benda ni. Kadang-kadang kalau dah tak tahu sangat aku nak makan, buat benda ni senang sangat. So sebab tu I buat je benda ni kat rumah. Dan kadang-kadang kat rumah I buat lagi banyak jenis sayur. Kadang-kadang I suka letak toge banyak. Oh. Alia peminat toge. I see. Okay, so this is rupa dia. But belum habis lagi kita kena letak sauce lah. Dia guna soy sauce. Sikit je. Boleh saya clarify Alia? Ya. Sebab saya takut ada orang dia tak ada soy sauce, dia akan sweat dengan kicap. Boleh ke? Kicap masin ke? Kicap cair lah, kicap cair. Sebab kalau kicap pekat tu dia macam pelik sikit jadi. I see. Okay. Maklumlah kan, kadang kalau suruh orang lelaki yang beli, nampak hitam tu beli je. Okay, and paling penting sesame oil. Sebab Korean food memang diorang banyak sangat guna sesame oil. Ni makan dekat rumah sewa boleh. Kita buat dekat asrama pun boleh. So, siapa yang ada bawa periuk kat asrama, kan, kat tamsis tu, so banyak kegunaan sesama pula sesame oil ni. Tapi setengah orang, macam kalau orang kita tak berapa suka sangat sesame oil sebab sesame oil ni ada bau tau. Oh. Lainlah daripada oil biasa. And this one is gochujang, Korean punya chili paste. You boleh letak banyak mana you nak lah, ikut tahap kepedasan yang you nak. Macam chili giling Korea. Betul. Tapi kalau untuk nak bagi untuk anak-anak, Alia bagi you rasa patut tak tambah cili tu? Tak payah pun tak apa. Okay. So dia optional lah. Yes. Sebab kalau you gaul macam ni pun dah sedap dah sebenarnya. Oh, I see. Saya ambil sikit lah. Sikit lah sebab I dengan cerita adik ni tak makan pedas. Oh, ya ke? Kan lah. Tapi apa nak letak Aiman akan makan lagi. Jangan. Saya letak macam ni je. Right. Kalau you ada sesame seeds, you just tabur je macam tu. Oh. Macam dia garnish lah. Yes. So dah siap diminum air. Boleh tunjuk sikit? Nak bagi diorang terliur lah pada muka. Macam ni. Okay? Senang sangat nak buat je. So, full of vegetarian, ada meal of protein, ada nasi as a carbs. Yep. A good meal. Sangat-sangat lengkap. That's it. So, the next, apa kita nak buat pula? Onigiri. Onigiri ala-ala Melayu lah. Alright, onigiri ala Melayu. So, bahan apa yang kita kena guna? Nasi juga, and dia punya fillings pun sama je. Oh, so maksudnya kalau buat bibimbap,
Boleh buat onigiri. Bibimbap, so kita buat onigiri. Boleh. Okey, faham. Cumanya onigiri tak ada sos-sos tu semua. Ah. Pure vegetables. I see. So kalau yang vegan, memang go for onigiri lah. Alright. Terus kita ambil nasi yang sama. Guna nasi ni juga sebab senanglah untuk kepal. So biasanya kalau orang buat onigiri atau makanan Korean food, dia pakai roller kan? Betul. So kalau macam kita dekat tanah Melayu ni macam kurang sikit roller tu. So is it another alternative method? Dia sebenarnya boleh guna plastik. Macam plastik untuk cooking you tahu tak yang selalu tutup salad. I know. So kalau tak ada roller tu, you boleh guna benda tu, you just roll je macam biasa. Tapi itu kalau kimbap lah, but kalau onigiri, you boleh je buat guna tangan, ikut macam bentuk mana you nak lah. Okay, faham. Okay. Ini ada more click, paste the onigiri. Saya letakkan vegetables dalam. Lepas saya akan letak spinach. Tapi sikit je. Kalau banyak ni takut terkeluar. Terkeluar. Dia boleh buat. Kalau nak macam mini onigiri, letak sikit-sikit je. Okay. Selalu kan onigiri dalam inti dia biasa contoh you pergi Family Mart, you boleh nampak ada tuna. Betul. Ada sotong, ada ayam. It's okay. Assistant. Okay, it's okay. Ini I letak macam berpinggir sekejap lah. Nanti ni kalau guna tangan tak? Apa lagi letak? Ini kita letak telur sikit. You boleh potong dulu kalau you nak. Lepas tu you tutup je balik guna nasi juga. So coating dia sama lah, base dia nasi, dan letak kita punya protein dan nasi balik. Yup, betul. Kalau kita keluar-keluar macam ni, boleh je macam penyek-penyekkan dia. Oh, kita kena compress. Yes, betul. Dia sebenarnya ada bekas dia sendiri untuk buat benda ni. Sebab since kita tak ada, kita guna benda ni lah. Apalah, sama-sama tu kita belajar cara-cara ideal hidup. Betul. Okay. Right. Okay. Lebih kurang macam inilah dia punya kejadian. Dia yang sepatutnya kalau kita dah kompres tu, bila kita dah terlangkupkan dia tu, nampaklah bentuk dia tu kan. Boleh je buat macam Pakai tangan pun boleh lah, maksudnya kita nak. Boleh. Macam ni tangan ni? Wah, macam orang nasyid. Alright. Kan? Seaweed. Alright. So lagi kalau nak incompress lagi dia macam terletak lah. oh, tak pun kita boleh letak dengan vinegar pun boleh kan? Boleh. So dia punya full of flavor lah, nak masam. Betul. I akan buat bentuk triangle lah. Macam selalu you nampak kat Family Mart tu. First time I tengok orang buat onigiri macam Shinchan.
saya kecil-kecil dulu. Betul, lunch dia betul. So dia macam nasi kepal. Betul lah. Dulu kalau boleh cerita kan Trans Indonesia kan. Dulu kan bahasa Melayu. Tapi saya beli kenapa dorayaki tu cakap dorayaki. Tak ada bahasa Melayu ke? Contoh. Okey. Okey, Mas. Kalau ada mata dengan hidung dah cute dah tu Alia. Alright. Okey. Nice onigiri, so kita letak put aside first. Onigiri, abang onigiri. Mel lah, saya dengan Syita ada tu punya assistant nak makan seaweed. Okay ni, silakan. Yalah, you tak suka je tak apa. Boleh? So, daripada ada bibimbap dan onigiri. So, another last one. Actually, ramai orang dah biasa buat benda ni. Orang kita panggil empeng je. Tapi besi masalah dia, kita panggil pancake. So, this is a pancake pisang. So, kalau kita tengok dalam ni. Mana tu? Okay, tepung kita pakai pastry flour, letak crystal sugar. Dan kita boleh letak susu as an alternative juga. Dan mix sekali dengan pisang. Supaya rasa dia punya flavor. Adik boleh cuba tengok tak dia punya thickness? Alright. Dia tak boleh terlalu over mix sangat. Dia kena still lagi just nice. So, kita akan put aside. Alright. Dan macam saya suka pakai butter. Dan saya punya kalau saya masak apa-apa. Tapi macam benda ni boleh lah kalau kita masak benda goreng-goreng, janganlah kan. So, let's go. Kita panaskan oven dalam jok. Panaskan pan maksud you? Sorry. It's okay, it's okay. Kamera ada kemungkinan besar kamera jika berdekatan dengan api akan secara tiba-tiba akan tertutup Jadi kalau tiba-tiba tertutup tu maafkan saya, isu teknikal sedikit. So yang ni pun you selalu makan masa breakfast juga? Yup. Saya punya kira katakan ni I punya one of my favourite pancake ni memang saya ketagih lah. Tapi kalau kat Terengganu kita biasa makan lempinyok. Tapi versi bandar ni kita panggil pancake lah. Oh yelah. Okay, sebab I ingatkan you pun selalu breakfast pukul 11. Makan pancake pukul 11 Saya tanya je. This is good for breakfast. Ya, betul-betul. So, ambil. Dan letak kat tengah. Yang ni api macam mana agak adik? Kalau boleh kecil lah. Dia depend pada orang. Macam saya suka buat api kecil. So bila buat api kecil, tapi take time untuk masak. But it's okay. It depend on you. Tapi kalau api besar pun takut nanti dah terbalikkan tu takut gelap pula. Yep. Jadi ingat ya, kalau boleh pastikan yang menggoreng tu adalah anda yang bakal menjadi ibu bapa nanti. Janganlah biarkan anak-anak kecil yang menggoreng, takut mereka yang digoreng. So ini nutrition pun cukup. Yang most important thing bukannya kita nak selalu makanan tu terlalu healthy macam most of the fitness model ke apa. A good thing is kita apply a good habit of eating. Eat yang penuh dengan nutrisi yang cukup. Ada karbo, ada fat, ada protein. So kita ada fiber juga. So this is important. Sebab jangan terlalu kita nak kejar makanan sihat sampai kita lupa nutrisi penting. It's different between being an athlete and being healthy. Ini ramai yang orang tak faham sebenarnya. Mungkin ini faktor kuali sebentar saya cuba betulkan. Dah tutup dah. Yang di sana okey ke tu? Sebentar dia kamera ni bila dekat dengan api dia jadi tak tahulah saya. Buka sikit. Gitu. So, ini pancake kita.
adalah onigiri dia. Okey. Saya harap tidak ada yang mempersoalkan lah kenapa tadi warnanya gelap sekarang makin cerah. Tiada sebarang filter digunakan. Okey, pancake pun kalau nak letak Nutella pun tak ada masalah nak pakai. Kalau sirap tu kalau boleh elakkan sebab terlalu manis, and that's not a good kind of food product lah yang kita patut apply lah in Twitter. Kalau honey? That's good, very good. Honey is very good. Siapa Hani? Pakai madu memang bagus. Oh, madu. Jangan madu je Aiman. Maafkan saya. So ini kita punya milk, so that's dia susun yang elok. So first one, ada Nutella banana. Sebentar ya, seperti ada masalah teknikal sedikit. Sekejap Yang kat sana boleh nampak ke? Tolong bantu saya sebentar. Okey tak? Boleh. Tapi macam agak lagging ya Aiman. Ya betul. Saya tak pastilah. Mungkin orang KL sekarang dah start guna wifi kot. Tapi tak apa. Kita proceed je dulu. So ini kita punya one Nutella banana. Dan kita move pada kita punya chicken sandwich. Gitu. Okay. And our favorite masterpiece for kita punya guest speaker, bibimbap. Betul tu, bibimbap sebutan tu dengar merisaukan. Nampak tak tu? Penuh dengan sayuran, penuh dengan sumber protein. Memang saya boleh kata makanan yang sihat lah ya Encik Adib. And the last one, kita punya pancake and kita punya onigiri. Ya. Wah, seperti terkenangkan zaman-zaman tengok Shinchan pukul 7. So, itu saja daripada kami untuk live cooking demo. Alia, thank you for being here, share with the UNT and also from several polytechnic yang datang hari ini. Any last words from you? So I hope you guys can try every menu that we make today, and also have fun with your cooking at home. Alright, last, promote your business, please. Okay, I ada jual brownies. You can search brownies today _ in IG, and yeah, you can order any kinds of brownies that you want. So siapa yang nak bagi dekat girlfriend ke boyfriend ke as a hadiah, that's very good. Yes, tapi kita tak boleh melupakan kepada ibu bapa yang telah melahirkan kita. Yes, that's the most important thing. Jangan dilupakan mereka. Ya, betul. So ini adalah menu daripada kami. Thank you. Kita kembali kepada Srivitas semula. Ya, jadi saya Aiman menamatkan sesi secara langsung ini dari Ampang Kuala Lumpur dengan serangkap pantun. Pergi ke kedai bertemu Muhammad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat. Okay, ni live. Give away sikit. Bye. Okey, terima kasih. Nampak sangat menarik menu-menu yang disediakan oleh Muhammad Adib dan Cik Alia Nadiah itu tadi. Kita yang kat sini pun tengok terliur ya. So saya rasa habis live tu Aiman dah makan tu. Elok sikit ya. Saya masih di sini ya. Masih beroperasi ya. Okey, kita teruskan lagi kerancakan majlis kita ini dengan cabutan bertuah. Ya, ada sekali lagi cabutan bertuah. Hadiah cabutan bertuah, setiap peserta akan memelangi wang tunai sebanyak RM10. Kalau dapat duit tu bolehlah pergi cari breakfast, sayur-sayur ke, boleh buat sandwich yang ditunjukkan oleh Muhammad Adib tu tadi. Sekarang saya mempersilakan Nurul Nabilah dan Nurul Ain untuk mengendalikan sesi cabutan bertuah. Dipersilakan. Kita tengok siapa pula 5 peserta yang bertuah pada kali ini. Silakan Nabilah. Terima kasih Saudari Rashidah. Jom kita teruskan untuk sesi cabutan bertuah untuk slot yang kedua. Nama bertuah yang pertama adalah
Keretanya diucapkan kepada saudara Muhammad Fitri bin Rusmadi. Nama bertuah yang seterusnya adalah tahniah diucapkan kepada Muhammad Izwat bin Hasan. Okey, jom kita teruskan untuk pemenang bertuah yang ketiga. Putar dan putar, ya. Tahniah kepada saudari Aina Nabihah binti Abdul Aziz. Untuk makluman, kita ada 2 spin lagi untuk sesi cabutan bertuah. Nama bertuah yang keempat adalah tahniah kepada saudara Amar Fahmi bin Syamsul Bahari. Okey, seterusnya kita pergi kepada nama bertuah yang terakhir. Tahniah kepada saudari Nur Faizatul Atasha binti Muhammad Badrul Hisham. Okey, tahniah kepada semua pemenang cabutan bertuah. Maka dengan ini berakhir sudah slot untuk cabutan bertuah. Okey, untuk makluman kepada para pemenang, AJK kami akan menghubungi anda setelah selesai program. Dengan ini, saya mempersilakan Encik Muhammad Rajdan bin Abdul Wahab untuk memberi sepatah 2 kata. Dipersilakan. Silakan Encik Rahijan Abdul Wahab selaku pensyarah meeting untuk memberikan sepatah 2 kata. Silakan Encik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para pelajar Pusat Sains Makanan dan para pelajar daripada Politeknik Sultan Idris. Saya mengucapkan terima kasih di atas penyertaan para pelajar pada program susulan pada pagi ini. Saya berharap para pelajar dapat mempelajari sesuatu yang berguna untuk dijadikan panduan di dalam pelajaran lah untuk seterusnya. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum lah. Itu sajalah daripada saya. Saya harap para pelajar Politeknik Sultan Idris dapat melihat apakah kebaikan-kebaikan yang ada di UMT di Universiti Malaysia Terengganu dan berharap dapat menyertai lah sebagai pelajar bachelor degree untuk sains pemakanan dan sains dan teknologi makanan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Rahijan bin Abdul Wahab. Seterusnya, kita teruskan dengan sesi fotografi. Boleh semua kalau peserta sudi untuk membuka kamera. AJK Multimedia kita akan mengambil gambar. Ni dia bunyi jam. Aku tengah apa pun. Dipersilakan AJK Multimedia kita, Siti Nurhaliza.
Minta para peserta untuk buka kamera. Boleh kira Hariza? Okay. Sekejap. Okay. 1, 3. Satu, dua, tiga. Freestyle. Satu, dua, tiga. Okay dah. Terima kasih Siti Nurhaliza. Dengan itu maka berakhirlah program kita pada pagi ini. Terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang terlibat dan terima kasih juga kepada Encik Muhammad Rahijan, Dr. Asma dan Dr. Hayati yang sudi meluangkan masa bersama-sama pada pagi ini. Dengan ini saya berharap program ini sedikit sebanyak dapat memberi dan menambah ilmu pengetahuan mengenai pentingnya pengemilan buah-buahan dan sayur-sayuran dalam kalangan kanak-kanak. Saya mewakili semua AJK program ingin memohon maaf di atas segala kekhilafan yang berlaku sepanjang program ini berlangsung. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Kepada semua peserta, nanti AJK yang terlibat akan menghubungi kalian untuk proses pemberian hadiah. Terima kasih. Terima kasih. Thank you kepada semua yang join. Makan nasi cicak kuah kari. Terima kasih kerana menghadirkan diri. Sekian, Assalamualaikum. Aiman Haikal selaku pengarah program, ada apa nak cakap? Saya hanya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Rahijan kerana sudi meluangkan masa, Dr. Asma Ali atas bimbingan beliau dan juga kepada semua AJK lah, dan tak lupa juga kepada kita punya guest Cik Alia. Terima kasih kerana semua sudi support, and saya semua nak cakap tahniah dan good job kepada semua AJK. Tak apa, okey kalau mak humor. Okey. Ni terpukas spontan. So kepada semua yang dah join tadi, thanks. Terima kasih sebab sudi support program kami. Saya harap sedikit sebanyak dapatlah anda semua dapatlah sedikit ilmu baru dan pengalaman yang menarik lah. Teruskan menyokong kami. Saya harap tak ada yang fed up ke ataupun stres hari ni. Saya harap semua happy. Dan terima kasih banyak. Semoga di masa yang akan datang mungkin kita boleh invite lagi dan kita akan boleh run lagi lah. Yang tu tengoklah kepada orang kata peluang dan rezeki lah kan. Kita tak tahu di masa akan datang. Okay, jadi apa-apa pun terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum dan salam hormat. Diingatkan kembali kepada semua peserta, jangan lupa isi exit survey. Saya harap kita dapat bertemu lagi di masa akan datang dan mungkin dapat bertemu secara bersemuka jika dapat menyambung pembelajaran di Saya Adib, saya nak cakap terima kasih kepada semua. Thanks sebab support program kami. Aiman memang terbaik lah.
Semua peserta boleh left dahulu. Dr. Asma, ada apa-apa nak cakap, Doktor? Boleh tak semua AJK yang terlibat tu buka kamera? Mana Aiman? Okay, rakan-rakan, apa khabar? Masih baik ke tu? Semua dah lapar ke? Alhamdulillah baik Macam Man. Man. Aku geram tengok bimbang kau Man. Okeylah. Tak apalah, it's okay. Kalau korang lapar, tak apa. Nah, Dip, belanja doang sikit, Dip. Belanja sikit makanan. Alright guys, thanks. Kita orang sedap lah kat sini. Kita belanja sikit lah, kita belanja sikit. Dengan kawan semua yang, okay, ni chicken sandwich. Okay, ni onigiri. Betul tu, jangan apa. Kita punya bibimbap. Bibimbap. Nak tengok pancake ni. Bibimbap. Tapi ada satu lagi yang kau rasa support. Keep it up, don't give up. Okay, yang pancake tadi kita nak makan lah. Bukan dia dua guys, tadi. thanks guys. Kita memang sebab group kita yang first hari ni. Minggu untuk program ni kita yang first. Jadi kita dah selamat. Budak-budak yang buat report, dipersilakan. Dipersilakan. Kami semua dah berjuang di sini. Masa untuk anda berjuang di atas paper. Okay, jangan, all the best guys, nice. Lepas tu jangan lupa bagi duit dekat semua peserta yang dah menang. Nanti dia kita scam dia pula. Tu lah. Aku dah menang semua orang. Aku tak pernah Top record pula Nisa. Okay, nice lah. Memang nice lah. Semua memang bagi kerjasama yang baik. Expect habis 11.30. Kita habis pukul 10.35. 10.50 habis. Paling laju ni.